أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية للصالحين ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اللهم الملائكة المقربين وبشرح لنا صلاة ورسالة وتم السلام قال الشيخ المصري تعالى نفعنا به kitab kita sampai kat mana? Sampai kat mana kita? Ada tanda tidak sampai sekat mana saya tak ada tanda. Ke surat 48 baris 1, 2, 3, 4, 5 daripada atas, dan sabda Nabi SAW, tiada masuk syurga orang yang mengacung-ngajung. Kita dah lepas di situ yang sekarang muka surat 50. Takkan muka surat 50 tu. Masalah elok perangai. Muka 48 tu dah lepas. Sekarang kat muka surat 50. Masalah elok perangai.
Kita pada muka surat 50 ya. Muka surat 50 bawah sikit pada tengah. Dah sekat situ. Ya. Kita pada muka surat 50 ya. Bawah sikit. Tengok kat tengah, lepas tu ke bawah sikit. Pada kata 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris daripada bawah. 6 baris daripada bawah. Pada katanya dan sebeda ia sallallahu alaihi wasallam, aku mendamankan rumah pada keliling syurga bagi mereka yang meninggalkan mirak, yakni berbantah-bantah. Dan jikalau ada ia benar sekalipun. Dan dengan rumah pada tengah syurga bagi mereka yang meninggalkan dusta. Dan jikalau ada ia bergurau-gurau sekalipun. Kita di situ ya. Dan sebeda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendamankan rumah pada keliling syurga. Bagi mereka yang meninggalkan mirak, yakni berbantah-bantah. Di sini kita dalam tajuknya elok perangai. Sini katanya aku mendamankan, yakni menjaminkan. Nabi kata dia ni menjaminkan dengan rumah, dikandaki rumah di sini ialah mahligai. Bukan rumah biasa, ialah mahligai. Nabi jamin dengan rumah pada keliling syurga, pada kawasan di keliling syurga. Bagi mereka yang meninggalkan mirak, yakni berbantah. Sekiranya kalau pada masa hidup dunia, dia tu meninggalkan pantang daripada berbantah-bantah sesama manusia, maka Nabi menjaminkan bahawasanya mereka ini akan dapat masuk syurga dan Allah Ta'ala bagi kepada mereka mahligai pula di kawasan keliling syurga. Syurga tu dah dapat, lepas tu mahligai pula, ada mahligai pula di kawasan keliling syurga. Bagi mereka yang meninggalkan akan mirak, yakni berbantah-bantah. Berbantah-bantah sama manusia. Dan jikalau ia benar sekalipun, walaupun sebelah balik dia tu alasan benda yang dia nak bantahi itu benda yang sebenar sekalipun, mana betul dia yang betul. Dia yang betul, mana lawan dia tu yang salah. Sekalipun dia tak nak berbantah dengan orang. Maka kelebihan itu kelebihan yang besar. Mirak tinggalkan berbantah tu kelebihan yang besar Allah Ta'ala bagikan
satu mahligai di keliling syurga. Selain pada syurga, maknanya mahligai pula. Nabi jamin akan dapat benda itu. Dan dengan rumah pada tengah syurga. Jadi Nabi katanya dia jamin juga dengan sebuah rumah, sebuah mahligai ada terletak di kawasan tengah syurga. Bagi mereka yang meninggalkan dusta dan jikalau ia bergurau-gurau sekalipun, dia tak cakap bohong, dia tak cakap dusta walaupun atas jalan bergurau-gurau sekalipun, dia tak cakap. Maka kelebihan ini dibagi, Nabi katanya dia jaminkan bahwasanya Allah Ta'ala akan bagi sebuah mahligai terletak di dalam kawasan pertengahan syurga. Bagi orang yang pantang daripada dusta, walaupun dusta itu atas jalan bergurau-gurau sekalipun, dia tak juga, dia pantang juga. Itu kelebihan dia. Dan dengan rumah pada setinggi-tinggi, mana rumah mahligai yang paling tinggi. Ini pun jaminan Nabi juga. Katanya Allah Ta'ala akan bagi kepada mereka ini, mereka mana? Bagi mereka yang mengelak perangainya, bagi mereka yang mengelakkan perangainya, elak perangai sesama Allah dan sesama manusia. Ini Nabi katanya dia jamin bahwasanya orang ni akan dapat satu mahligai yang paling tinggi di dalam kawasan syurga. Bagi mereka yang elok perangai di sini ialah elok perangai bersama terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan elok perangai bersama manusia. Elok perangai bersama manusia itu mengikut tafsir yang sebelah atas dulu, mengikut tafsir yang ditafsir oleh Abdullah bin Mubarak, baris yang ketiga atas dulu, muka surat 50. Tengok sebelah atas, baris yang ketiga. Dia katanya dengan bahasa manis muka dan memberikan ma'ruf dan menegahkan yang menyakiti. Jadi baik elok perangai bersama manusia ialah satunya manis muka terhadap manusia dan buatkan benda yang baik terhadap manusia dan menegahkan perkara pantang daripada perkara yang buat menyakiti, yang menyebab jadi menyakiti kepada manusia. Tak buat perkara yang jadi susah hati kepada manusia. Jadi maknanya elok pergaulan dia dengan manusia. Dan elok perangai terhadap Allah Ta'ala dengan maknanya beradab bersama Allah Ta'ala, redha dengan qada Allah Ta'ala dan qadar Allah, sabar di atas ujian Allah, sabar di atas taat kepada Allah, puji kepada Allah, syukur di atas nikmat Allah. Maka semua itu masuk dalam elok perangai terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka balasan bagi orang yang berperangai dengan perangai yang elok, perangai elok serta Allah dan serta manusia. Nabi jamin bahwasanya akan dapat satu mahligai di dalam syurga yang paling tinggi. Dan bersabda ia Nabi SAW, takut olehmu akan Allah. Pada barang mana tempat ada kamu, adakah yang berada kamu. Takut olehmu akan Allah. Takut akan Allah, macam mana takut akan Allah? Maknanya mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah, tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Itu mana takut olehmu akan Allah. Pada barang mana tempat, di mana-mana tempat saja berada kamu. Nah, di mana-mana tempat, di mana-mana pihak, duduk seorang ke, duduk ramai ke,
di dalam kesusahan ke, di dalam bala ke, di dalam kesenangan, kemewahan sekalipun, dan pada tiap-tiap kelakuan sehat, sakit pun, mestilah kita duduk dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya takut olehmu akan Allah pada barang mana tempat ada kamu. Di mana saja kita berada, di kelakuan mana saja, keadaan mana sekalipun, di tempat mana sekalipun, mestilah kita takut kepada Allah Ta'ala. Dan iringkan, perikut olehmu akan kejahatan, yakni dosa-dosa, akan kebajikan. Apabila ada salah buat dosa, apabila ada salah buat dosa, buat maksiat, Nabi kata ikutlah lepas pada tu dengan kebajikan, dengan sembahyang, dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan selawat dan sebagainya, dengan sedekah dan lain-lain lagi, supaya amal kebajikan itu boleh menghapuskan akan kejahatan, akan maksiat itu. Sekiranya kalau dosa itu dosa kecil. Dosa itu dosa kecil, boleh digugurkan dengan amal kebajikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Innal hasanat, sesungguhnya amal kebajikan itu menghilangkan, menghapuskan akan kesalahan, akan dosa-dosa. Jadi sekiranya kita maklum bahasanya kalau dosa itu dosa besar, tak dapat diampunkan melainkan dengan secara taubat. Kalau dosa kecil itu boleh diampun, boleh jadi diampun dengan secara taubat, dan boleh diampunkan dengan secara kita mengikutikan dengan kebajikan. Sebabnya Nabi suruh apabila ada terjatuh, ada salah buat maksiat, Nabi suruh kita buatlah amal kebajikan supaya paling kurangnya tak jadi berat apabila ditimbang pada akhirat esok, tak jadi berat sebelah balik kejahatan. Setiap kali ada terjatuh, ada terbuat maksiat, maka eloklah kita ikuti selepas pada tu akan kebajikan supaya tak jadi berat di timbangan esoknya dengan amal kejahatan. Nak bagi eloknya, sekiranya kalau jatuh di dalam maksiat, maka kita buat amalan kebajikan tu bagi lebih banyak daripada amal kejahatan itu. Supayanya apabila kita banyakkan kebajikan selepas pada tu, kalau ditimbang tu dia akan berat sebelah balik kebajikan. Bimbangnya, takutnya kalau tak diikuti dengan kebajikan, takutnya lama kelamaan tu jadi berat sebelah balik amal kejahatan. Itu kita tak naklah begitu. Maka setiap kali sekiranya kalau terjatuh dalam maksiat, ikutilah dengan kebajikan. Satunya kebajikan itu boleh menghapuskan dosa-dosa sekiranya kalau dosa itu dosa kecil. Daripada baca Quran, baca selawat, ambil wudu pun, banyaklah bagai-bagai kebajikan. Nabi katanya perikut olehmu akan kejahatan dengan kebajikan, supaya kebajikan tu boleh menghapuskan akan kejahatan itu. Dan berperangai olehmu akan manusia, dan berperangai olehmu akan manusia dengan perangai yang elok. Dan berperangai olehmu akan manusia dengan perangai yang elok. Dengan maknanya pergaulan kita bersama, pergaulan kita dengan orang lain, mestilah pergaulan kita dengan secara baik akhlak, dengan akhlak yang elok. Sekiranya kalau kita ada pergaulan dengan orang lain, maka gunalah akhlak-akhlak yang elok yang ada kat kita untuk kita bergaul dengan manusia yang lain. Senyum manis, buat baik kepada manusia, cakap elok, tidak garam pada cakapan, dan banyak lagi lah.
Jadi maknanya pergaulan kita dengan sesama manusia tu mestilah pergaulan itu pergaulan yang elok, elok perangai. Lepas tu dia ada tulis kat bawah tu, nombor 7 tu tak ada tulis kat bawah. Katanya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula lemah lemut itu penghulu pada dunia dan akhirat. Maknanya perangai lemah lembut. Tak jadi garam, tak jadi kasar pada perangai. Bermula lemah lembut itu penghulu ketua pada dunia dan akhirat. Mana penghulu bagi segala perkara, segala amal kebajikan dunia dan akhirat. Jadi asal nak dapat kebajikan dunia dan akhirat itu datang daripada seorang itu berperangai dengan perangai berlemah lembut. Al-hilmu dia panggil. Maka dan sabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam setengah daripada dan sabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi setengah daripada sahabatnya, sahabat Nabi, bahwasanya ada padamu itu dua perkara yang dikasihkan keduanya oleh Allah. Nabi kata kepada setengah-setengah sahabat, katanya ada pada kamu dua perkara, dua benda, dua perkara, mana dua sifat, dua perangai. Dua perangai ini yang dikasihkan keduanya, dua perkara itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dia dua perangai itu iaitu lemah lembut. Lemah lembut. Yang keduanya berpelahan. Berpelahan. Dengan maknanya berpelahan ni maknanya kita tidak nak kita buat perkara apa tu dengan secara perlahan, tenang. Contohnya apabila dia naknya perlahan tu apa dia panggil as-sakinah, atau al-waqar, artinya panggil at-tarafuq, maknanya tak jadi sibuk, tak jadi tak jadi segera, tak jadi nak buat apa-apa, nak bagi cepat, tidak nak begitulah. Itu makna perlahan. Jadi dua perkara yang ada pada sahabat Nabi, dua perkara ini Allah Ta'ala kasih sangat dengan dua perkara ini. Satunya sifat lemah lembut, tidak cepat nak marah. Lemah lembut tu tak cepat nak marah, tak jadi garam pada perbuatan dan pada perkataan, dan perlahan. Mana kita buat apa-apa tu buat dengan secara perlahan. Satu lagi pulanya, dan sebedan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya berhalus itu tiada ia pada suatu malaikat menghias ia akan dia, dan tiada dicabutkan dia daripada suatu malaikat mengeji ia akan dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya berhalus, berhalus bukan halus mana kecil. Berhalus tu maknanya lemah lembut tu lah. Lemah lembut perlahan yang makna sama dengan hadis yang tadi. Maknanya berhalus, bahasa Arab panggil ar-rifqu. Bahasa Arab panggil ar-rifqu maknanya berlemah lembut. Ialah dikarenakan berhalus dan itu maknanya lemah lembut pada perkataan dan pada perbuatan. Berlemah lembut
pada perkataan dan pada perbuatan. Dan juga kita buat apa-apa, buat dengan ambil perkara, buat dengan secara senang. Maka di sini ada di sini masalah beralah halus di sini tak kira kita bersama dengan manusia, kita bersama dengan binatang-binatang sekalipun mestilah kita berhalus. Maknanya perkataan kita perkataan yang lemah lembut, perbuatan kita perbuatan yang lemah lembut. Dan buat apa-apa pun tak nak cepat bagi selesai. Benda setengah benda tu kena pakai masa lama, kita pun buat dalam masa lama. Dan buat apa-apa tu kita tak cari buat benda yang susah payah, kita buat benda yang senang bagi kita buat. Gitulah dikehendaki dengan berhalus-halus. Sifat ni jadi berhalus-halus dan itu lemah lembut itulah. Lemah lembut pada perkataan dan pada perbuatan itu Nabi katanya tiada ada pada suatu. Tidak ada di suatu perkara melainkan menghias ia akan dia. Sifat berhalus-halus, yakni sifat berlemah lembut di sini. Kalau ada kat mana-mana perkara malaikat menghias, mengelak, mesempurna akan dia. Jadi kalau kita katanya kita bercakap dengan secara lemah lembut. Kita buat apa perkara, buat dengan secara lemah lembut. Maka tentulah sama sekali perkataan yang kita bercakap, cakapan yang kita bercakap itu sekiranya kalau dimeraihkan dengan sifat lemah lembut, maka perkataan itu ialah perkataan yang elok. Perbuatan pun demikian itu juga. Perbuatan, mana-mana perbuatan yang kita buat dengan secara lemah lembut, maka perbuatan itu akan jadi perbuatan yang elok. Itu mana katanya tidak ada sifat lemah lembut ini pada suatu perkara melainkan menghiaskan akan itu perkara. Mana menghias tu mana mesempurnakan, mengelokkan, mesempurnakan, mengelokkan. Dan bahawasanya hasilnya apabila kita bercakap, apabila kita buat dengan secara lemah lembut, dengan secara lemah lembut, itu akan hasil perbuatan, akan hasil perkataan yang elok, yang sepenuh, dan akibatnya jadi dapat terpuji dengan perkataan itu, dengan perbuatan itu. Jadi apabila kita nak cakaplah dengan cakapan yang lemah lembut. Apabila kita nak buat apa-apa perkara, buat dengan secara lemah lembut, maka tentu sama sekali perbuatan itu, perkataan itu akan jadi elok, akan jadi sepenuh. Dan orang yang bercakap dengan cakapan yang lemah lembut itu akan dapat kepujian, dan orang yang buatkan perbuatan itu dengan secara lemah lembut akan dapat kepujian daripada Allah dan daripada manusia. Itu mana katanya menghiaskan. Dan tiada dicabut ditanggal. Tiada dicabut, tiada ditanggal daripada suatu malaikat mengeji ia akan dia. Dengan maknanya apa-apa perbuatan, apa-apa perkataan, kalau kita kata tapi tidak ada kita mana-mana perkataan, cakapan, kalau kita bercakap dengan tidak ada lemah lembut, mana-mana perbuatan yang kita buat yang tidak ada sifat lemah lembut pada perbuatan itu, maka perkataan dan perbuatan itu akan jadi perkataan yang keji, akan jadi perbuatan yang keji. Jadi maknanya
kalau ada sifat lemah lembut, maka jadi elok. Maka kalau tidak ada sifat lemah lembut ini, maka perbuatan dan perkataan itu akan jadi perbuatan dan perkataan yang keji. Kalau perbuatan, maknanya kalau perkataan tu tak sedap dengar, tak sedap dengar, tak sepenuh lah. Maksudnya begitu. Jadi nak bagi sedap dengar, nak bagi jadi sempurna, maka mesti kena hiaskan dengan sifat lemah lembut. Jadi maknanya mana-mana perbuatan, mana-mana cakapan, ucapan, cakapan, perkataan mesti mesti dimeraikan. Apabila kita nak cakap tu, cakap dengan secara lemah lembut. Apabila kita nak buat satu perkara, buatlah dengan secara lemah lembut. Maka akan jadi perkataan yang sepenuh, akan jadi perbuatan yang sepenuh, yang elok. Dan akibatnya membawa kepada dapat kepujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiada dicabutkan. Di sini maknanya janganlah kita tinggal. Jangan, maksudnya nak cerita katanya apabila kita nak cakap dengan mana-mana cakapan, apabila kita nak buat dengan mana akan apa-apa perbuatan, jangan kita lupa berlemah lembut pada kataan dan pada perbuatan. Kalau tidaknya kataan itu, perbuatan itu tak comel. Tak comel, jadi perkataan yang keji, jadi perbuatan yang keji. Sekiranya kalau kita tidak ambil sifat lemah lembut, mai guna dalam perkataan dan dalam perbuatan. Itulah. Betul sangatlah. Kalau kita dengar orang cakap dengan secara lemah lembut, sedap dengar, penuh cakapan dia, jadi comel cakapan dia, perbuatan mana-mana pun kalau jadi tenang, jadi halus, jadi lemah lembut, perlahan dia buat, kita tengok tu sedap, kita tengok kalau perkataan tu sedap kita dengar, begitulah. Ini satu perkara yang diajar oleh Nabi SAW. Ini pun setengah daripada perkara-perkara yang elok, yang mana di dalam bab kita sekarangnya ialah nak menyatakan benda ini. Elok perangai. Dan sebeda ia Nabi SAW tiada yang gagah, mana orang kuat dah. Tiada yang gagah itu yang kuat dengan merebahkan orang. Sungguhnya gagah itu, kuat itu, tenaga kuat itu, mereka yang memiliki akan nafsunya. Tak kala marah. Di sini Nabi katanya nak cerita orang kuat. Kita ni sebut katanya orang kuat tu, dia boleh merebahkan orang, boleh menjatuhkan orang. Macam permainan tu lah. Siapa kuat orang tu boleh merebahkan, boleh menjatuhkan orang. Nabi katanya tiada yang gagah, mana orang yang gagah, orang yang kuat itu orang yang kuat sehingga boleh merebahkan, menjatuhkan orang, bukan dikirakan begitu. Jadi nak bagi senang cakapannya, tiadalah orang yang kuat tu orang yang boleh angkat barang-barang yang berat. Bukan begitu. 200 kilo dia boleh angkat lagi, dia boleh pikul lagi. Bukan maksud dikandaki dengan orang kuat begitu. Dan bukan juga orang kuat tu orang yang kuasa merebahkan, menjatuhkan orang. Bukannya begitu. Bahkan orang yang kuat sebenarnya, Nabi katanya hanya sungguhnya gagah itu ni, yang gagah itu, gagah ni yang gagah tambah yang sikit. Kita tambah yang, hanya sungguhnya yang gagah itu, orang yang gagah, orang yang kuat itu, maknanya orang yang gagah, orang yang kuat dengan sebenarnya,
orang yang gagah, orang yang kuat yang sebenarnya, yang sempurna pada kekuatannya, orang yang ni. Siapa? Mereka dapat yang memilik akan diri, boleh menahankan nafsunya. Boleh memilik, yani boleh menahankan nafsunya, boleh memegangkan nafsunya, boleh kontrol akan nafsunya, tak kala marah. Tak kala kedatangan marah itu, dia boleh tahankan nafsu dia daripada buat perkara yang tak sepatut dibuat. Biasanya orang kitanya begitulah. Apabila tak ada marah tu, dia tak buat benda yang tak dipatut buat. Tetapi apabila kedatangan marah itulah nak jadi masalahnya. Nak jadi berlaku kes jenayah bunuh orang ke apa semuanya mari daripada perasaan marah itulah. Maka di sini satu perkara yang penting, Nabi katanya, nak tahu orang yang kuat tak kuat, kita nanti tengok dia ketika dia marah. Ketika dia datang perasaan nak marah kepada orang, maka sekiranya kalau datang naik marah itu, dia dapat menahankan nafsu dia, tak buat ikut kemarahan dia. Dia tak buat perkara yang ikut kemarahan dia. Sebab kalau biasanya nak berlaku pembunuhan, nak berlaku pergaduhan, itu biasanya daripada sifat marah itulah. Apabila orang buat pada kita, orang buat nyanyai pada kita, maka naik marah. Apabila naik marah dah setengah orang tu tak boleh nak tahankan diri sampai membunuh. Itu banyak. Maka Nabi cerita katanya orang yang kuat yang sebenarnya orang yang ni. Orang yang kuat, orang yang gagah yang sebenarnya yang sempurna pada kekuatan dia ialah orang yang dapat memiliki, menahan, memegangkan akan nafsu dia tak kala dia marah. Memiliki menahan tu daripada membuat akan perkara yang tak sepatut dibuat. Sebab pada masa marah tu nafsu kita suruh buat apa saja yang dia rasa nak buat. Lagi pulanya pada masa marah tu benda yang tak biasa dia tak berani kata, dia berani kata. Ketika dia marah tu benda yang tak berani nak buat, dia berani buat pada masa dia naik marah. Maka kalau buat juganya mengikut kemarahan dia, maka itu bukan orang yang kuat. Maka orang yang kuat tu maknanya orang yang boleh pegang, boleh tahan. Boleh menahankan daripada perkara yang nak buat oleh nafsu dia ketika marah. Tu mana dia kuat sungguh orang yang macam ni. Jadi maknanya Nabi nak cerita katanya orang yang kuat sebab sebuah hadis lagi Nabi katanya orang mukmin yang sepenuhnya ialah orang mukmin yang kuat. Orang mukmin yang sempurnanya ialah orang mukmin yang kuat. Maka apakah dikehendaki dengan kata orang mukmin yang sepenuh ialah orang mukmin yang kuat? Maka kuat dengan maknanya begini. Bukan makna orang mukmin yang sepenuh ialah orang mukmin yang kuat, maknanya dia gagah, dia boleh akak barang yang berat-berat. Bukan maksudnya begitu. Bahkan maksud dengan kata Nabi sudah katanya orang mukmin yang sepenuh itu ialah orang yang kuat, ialah seorang mukmin apabila kedatangan marah dia boleh menahankan diri dia, dia boleh menahankan nafsu dia daripada perkara yang tak dielaki. Begitulah. Tapi marah di sini marah bukan kerana Allah. Dia kena kita tak kala marah, yakni marah yang bukan kerana Allah, marah yang datang daripada hawa nafsu. Ini dikehendaki marah. Adapun marah, kalau tanya Nabi ada marah ke tidak? Jawabnya, ya ada, Nabi ada marah, tapi marah kerana Allah, bukan marah datang daripada nafsu. Yang kita cakap sekarang sininya ialah orang yang kuat, orang yang dapat memiliki akan nafsu dia tak kala dia marah ni marah yang tak disuruh oleh Allah.
Marah kerana nafsu bukan marah kerana Allah. Tetapi kalau marah kerana Allah, contohnya marah kerana Allah tu mesti dibuat sebagaimana Nabi tanya. Nabi, kalau orang tanya Nabi kita ada marah ke tidak? Ada. Tapi marah kerana Allah, kerana pada jalanan Allah. Tengok kita apabila orang yang datang nak curi barang kita, kita marah kat dia, kita larang ke tidak, kita menegah ke tidak, jawabnya gitulah. Sebab kita tak rela bagi orang datang khianat pada maruah kita, pada harta kita dan sebagainya. Maka kita menahankan akan kita buat gitu kerana Allah. Nabi marah, kalau jumpa orang tak solat, dia marah. Tapi marah sebab dia salah dengan Allah, bukan salah dengan nafsu dia. Begitulah. Maka habis di situ tengok jam pun dah ada 1:30, kita akhir di situlah dulu. Maaf tadi saya lambat masuk sikit sebab ada urusannya. Maka untuk hari ini kita sakat tu dulu, insyaAllah. Kelak hari Selasa kita akan sambung lepas maulidnya. Lepas tu minta tanda elok-elok pada katanya, dan sabda Nabi SAW, bermula sabar itu setengah iman. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.